Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua? Alhamdulillah. Hari ini 18 bulan 9 2021, 12/9 kita berbakti lebih kurang dalam 3 bulan. Bagi RNR Group, we have a good progress, tapi kita masih jauh daripada apa yang kita sasarkan. Kita tak ada pilihan, kita harus bangkit dan terus memberi fokus kepada apa sahaja impian yang kita tetapkan daripada awal. Okey, hari ini saya cuba buat sharing apa sahaja plan yang ada, lebih kurang dalam 2 plan yang kita ada, takaful term dan takaful pro essential. Jadi saya akan buat sharing sedikit tentang takaful term kepada semua rakan-rakan. Jadi harap you all boleh bagi sedikit fokus kepada video ni. Thank you. Okay guys, sebut saja takaful term ni. Term 80 ni adalah satu plan yang simple. Plan dia paling murah sekali, minimum dia adalah RM85. RM85 sebulan. Kan? Dan dia punya risiko dia tu, dia akan convert, dia punya charges dia tu bergantung kepada lelaki ataupun perempuan. Lepas tu kita kena tahu dia punya kelas pekerjaan, itu paling penting. Lagi tinggi kelas pekerjaan, lagi mahal ataupun lagi tinggilah dia punya charge, kan? Lagi tinggi kelas pekerjaan. Kelas pekerjaan ni ada 1 hingga 4. Ini saja yang dia ambil kira. Minimum RM85. Lelaki perempuan kelas pekerjaan dia tu 1 hingga 4 lah. Jadi ini tentang takaful term 80 yang kita kena tahulah dia punya risiko plan dia tu. Jadi dalam takaful term ni, dia masih lagi boleh buat RM85 sebulan. Pandai-pandai lah main. Term ni, RM85 sebulan, you boleh createkan plan macam-macam plan lah. Ada orang nak panggil dia plan hibah. Ada orang nak panggil plan penggantian pendapatan, income replacement lah. Penggantian pendapatan, income replacement lah. Ada orang panggil adalah perlindungan pendapatan, income protection. You boleh panggil dia sebagai income protection. Itu dia punya sebagai sales idea. Jadi boleh tengoklah, dia hibah, ada penggantian pendapatan, dia ada income protection. You boleh buat full coverage, tak ada isu. Ataupun you nak buat basic coverage saja pun tak ada isu. Macam-macam lah you boleh buat. Ikut apa saja yang you rasa sesuai. Ini as a recall lah. Saya percaya ramai dah faham macam mana hibah. Hibah dalam takaful Zurich takaful ni, plan dia tu adalah plan yang di mana you bayar tu, caluman dia tu nama murah lah. Hibah. Okay. Hibah tu maksudnya kalau kita meninggal dunia apa semua benda tu tak perlu difaradikan. You all kena tahu macam mana. Nah, paling penting sekali adalah berkaitan dengan sales idea. Macam mana you nak buat presentation berkaitan dengan sales idea. Sebagai contoh, you kata tentang hibah. Ramai orang katakanlah dia income dia, gaji dia 1 bulan lebih kurang dalam RM 2,000. Ada gaji RM 5,000. Ada gaji RM 10,000. You tak boleh bagi satu protection yang lebih kurang sama dengan keadaan ni. And kalau you tengok ni nasi yang kita masak ni, ni lah kerak dia. Dia punya kerak ni tak sama dengan kerak kawan ni. Puyuk dia besar. Ni kerak dia. Jadi berbeza-beza lah dia punya keperluan dia tu. Sebab dia ada komitmen yang dia kena
tanggung. Jadi kalau lah 2,000, berapa banyak protection yang kena prepare? Se-ideal, yang maksudnya yang mesti ada. Kalau 2,000 ni, that or TPD yang dia perlu ada lebih kurang dalam selalu 1 tahun adalah 24,000, 10 tahun 240,000. 10 tahun. Kalau ni pula debt or TPD, 10 tahun dia ada lebih kurang dalam 600,000. Yang ni debt and TPD dia 10 tahun dia ada lebih kurang dalam 1.2 juta. Jadi tak sama keadaan yang diperlukan. Jadi secara sales idea adalah debt TPD ni 240,000, 600,000, 1.2 juta. Kalau CI, kalau ni saya akan guna CI Plus lah. Sebab dia murah. CI Plus ni kalau kita dapat masa hidup, kalau katalah meninggal masa hidup kita dapat manfaat tersebut, bila meninggal dia hanya akan bayar balance. Sebagai contoh, CI sebaik mungkin kita buat adalah 2 hingga 4 tahun gaji. 2 hingga 4 tahun. Kalau kita ambil lah 4 tahun. Bila 4 tahun, 1 tahun dia 24,000, you darab lah. Kalau kata setahun 24,000, 4 tahun lebih kurang dalam 96,000. Kan? 96,000 selalunya you boleh bagi sampai 100,000 lah. Untuk keadaan macam ni. Dan dia perlu ada VI ada. Kalau katalah meninggal yang ni pula 600,000, 1 tahun 60,000, kalau 4 tahun 240,000. Dia boleh buat 240 ataupun 250,000, ikutlah. 2 hingga 4 tahun gaji. Yang ni pula adalah kalau setahun lebih kurang, sebulan lebih kurang dalam 1 tahun 120,000, kalau katalah 4 tahun 480,000 ataupun 500,000, bergantung kepada kemampuan. Jadi ini arrangement yang kita kena buat. Dan TPD, CI, benda ni kalau boleh mesti diwajibkan lah. Tapi kadang-kadang klien dia kata dia tak nak lah CI. Ikutlah. Kalau macam saya suka lengkapkan, ceritalah kepentingan. Sebab CI ni ramai orang tak tahu. Dia dapat duit satu lam cash. Dalam manfaat CI, kalau dalam takar full term, dia 36 penyakit etikal. Bila 36 penyakit etikal ni, yang lain semua dia bayar 100%, hanya angioplasty saja yang dibayar 10% saja. 10% tu maksudnya kalaulah dia ambil benefit yang sebegini, gaji dia 2,000, 240,000, kita bayarlah 100,000. Dan bila dia bayar 100,000, 100,000 manfaat penyakit etikal, kalau angioplasty dia dapat 10% saja, which is 10k. 10k. Yang ni selepas tu bila dia meninggal saja, dia hanya akan bayar beza dia saja. Maksudnya 230,000. Tapi kalau kena penyakit kritikal yang sangat kritikal, kanser dan sebagainya, dia dapat dah 100,000. Bila meninggal dia akan dapat 140,000. Maksudnya tak semestinya tunggu meninggal baru dapat banyak amount lah. Ini benda-benda yang kita kena ingat. Konsep yang kita kena ingat apabila kita bagi dekat klien, benefit macam ni kita kena tekankan. Lepas tu ikut keperluan. Kalau dia dah ada accident punya benefit, tak payah bagi. Tapi kalau dia tak ada, letaklah accident. Ikutlah nak letak sekitar dalam 30k, ikutlah 30 ke 20k memulih. LRMC ada, AMR pun ada, perlu letak dan sebagainya, full coverage term. You kena ingat ini konsep asas dia, 10 tahun gaji, penyakit etikal 2 hingga 4 tahun gaji at least. Jadi berapa banyak caruman dia bayar? 200, 2,000 kita cuba arrange dalam RM200. Boleh dapat tak? 200 ke RM300. Kita cubalah. Boleh dapat tak? 200 ke 300. Yang ni pun mungkin dalam 400 ke 600. Kemampuan klien masing-masing. Kalau 10,000 mungkin dalam 900 ke 1,100 sebulan. Ikut kemampuan dia masing-masing. Jadi ini antara yang sharing yang you kena ingat dalam plan takar full term ni. You bayar serendah mungkin boleh dapat coverage yang better. Benefit yang kita boleh letakkan secara ringkas. Ringkas saja dalam takar full term. Tapi kalau you all nak try Pro Essential, carry on, no problem juga. Pro Essential, dia punya benefit dia tu, sum cover dia tu sahaja dah RM87 minimum. Saya tak nak campur aduk, mungkin nanti saya akan cerita
essential next time. Sekarang saya cerita tentang takaful term dulu. Sebab takaful term, kalau you bayar RM85, you boleh dapat semua sekali, nasi goreng, nasi lemak sekali dengan telur dan apa semua tu semua boleh dapat. Duster saya belum. So, what's next nak cerita? Bila kita diagnose, kalau contoh kita jumpa doktor apabila kita ada demam, dia tak suspect terus bagi ubat demam. Doktor yang bagus dia akan check dulu betul-betul demam ini adalah satu simptom. Jadi dia akan, kalau kita pula dalam financial, kita akan check dulu apa sahaja yang klien tu ada. Apa saja yang klien tu ada dan apa saja yang klien tu tak ada. Kita kena tahu. Sebagai contoh, ramai klien yang start buat saving. Bila dia dah start buat saving, kita kena tanya satu bulan dia save berapa. Kita kena tanya dia. Kita tak boleh diam, kita kena tanya dia berapa banyak sebulan tu dia save buat berapa. Ada tak dia buat investment? Ramai orang buat investment. Dia ada beli tak property? Berapa sebulan dia beli property? Ada tak dia beli kereta? Daripada gaji yang dia ada tu, katakanlah gaji dia RM5,000. Dia ada buat tak saving dia, buat tak investment dia, buat tak property. Dan paling kurang sekali adalah yang jarang orang buat adalah takaful. Kenapa dia tak buat takaful? Sebab tak nampak penting. Jadi orang macam kita ni yang kena explain betapa pentingnya plan takaful tersebut. Okay. Bila klien rasa pentingnya plan takaful tu, dia akan start bertanya. Jadi kita kena mewujudkan kepentingan dia. Sebagai contoh, dia dah ada banyak saving, ada invest property, puji dia dulu. Bagus tuan, dia punya direction tu dah betul. Tapi saya adalah salah seorang yang akan melengkapkan kelemahan yang dia tak ada. Sebagai contoh adalah seandainya berlaku musibah besok hari. Berlaku musibah semalam. Dia tak bercakap esok hari, sore ada doa, musibah semalam. Katakanlah you berlaku, kita tak minta kat you lah, Pak Cik Ahmad ni berlaku lumpuh. Keadaan Cik Ahmad sama macam you. Dia ada income sebanyak ni dah sekian-sekian. Itu berlakulah lumpuh. Atau berlaku penyakit kritikal. Soalan pertama saya, adakah majikan akan bayar gaji lagi kepada you? Itu soalan yang paling nyata lah. Adakah majikan akan bayar gaji lagi kepada you? Soalan pertama lah. Yang keduanya, berapa ramai yang you kategorikan sebagai kawan paling baik ataupun adik-beradik yang paling baik, yang ready kat you, mungkin lebih kurang RM100,000 mungkin. Kita bukan cerita tentang kos perubatan ni. Sebab dia dah hilang income mungkin. Sebab kalau majikan tak bayar gaji, maksudnya dia dah hilang income. Bila dah hilang income, problem lah. Jadi macam mana family nak teruskan makan, minum dan sebagainya. Boleh tengok lah. Saving dia akan menurun, surut. Relatif saving dia akan turun, surut. Lepas tu investment pun dia surut. Silap-silap property pun boleh dijual. Bila this one dah start berlaku, dekat mana family you next 5 years? Soalan dia. Dekat mana keluarga you untuk 5 tahun akan datang? Dekat mana keluarga you untuk 10 tahun akan datang? Berkemungkinan juga boleh jadi daripada lumpuh, penyakit kritikal, dia boleh daripada penyakit kritikal pergi ke lumpuh dan dia boleh pergi kepada debt. Bila debt, family you next 5 years macam mana? Saya tanya soal next 5 years family you punya keuangan macam mana? Siapa yang akan bear? Kalau Jabatan Kebajikan Masyarakat average bagi lebih kurang dalam RM300, RM500, is that enough or not? Sedangkan you biasa bagi kepada family you RM5,000. Dalam keadaan tu mungkin dah property dah terjual, investment dah out, saving pun dah out. Sebab apa? Level of kehidupan you time tu, penyakit kritikal, lumpuh, dan meninggal. Sebab tu you perlukan satu benefit dipanggil takaful.
sayang dia, takaful. You bukan takaful. Takaful ni dia boleh create apa? Hibah. Dia boleh apa? Dia boleh protect you punya income. Dia boleh protect saving you, dia boleh protect invest you, dia boleh kurangkan, dia boleh make sure you punya property tak tergadai, insyaAllah. Dia membantu meringankan bebanan keluarga you untuk menghadapi saat-saat yang macam ni. Jadi berapa banyak hibah perlu ada, that's why you perlukan 10 tahun tadi. Bukan selesai dia dibuatnya. Kalau tak boleh 10 tahun, 11 tahun. Kalau nak lebih lagi, lagilah ikutlah sampai 15 ke 20 tahun. Jadi kalau you ada boleh dapat hibah yang besar, membantu tak untuk keadaan penyakit kritikal sebagai contoh. Dalam plan tu ada penyakit kritikal 2 hingga 4 tahun gaji tadi. Kalau dia dah clear apa kepentingan 2-4 tahun gaji terhadap penyakit kritikal dia, untuk coverkan dia pampers dia mungkin time tu, untuk cover up dia punya kos ubat-ubat yang luar daripada hospital, nak kena bawa balik ke rumah kan. Lepas tu ada juga walaupun dia ada medical card tapi tak di cover di dalam dia punya apa nama rawatan perubatan dia tu dalam plan medical card dia tu. Jadi benefit penyakit kritikal ni dia dah cover up mungkinlah half untuk of this. That's why kita perlukan 2 hingga 4 tahun gaji. Apabila this one dah settle, dia akan pergi this. Maksudnya kalau berlaku lumpuh ataupun meninggal, still family boleh survive, saving still sustain, invest pun okey. Mungkinlah saving still drop sikit lah. Tapi invest still ada lah sikit, drop sikit. But property still ada. Ini boleh berjalan dan sebagainya. Kita tak cerita lagi tentang wasiat dan sebagainya dekat sini. Jadi harapan saya, kita kena cerita dekat klien kepentingan segitiga ni. Kita kena cerita dari aspek table, apa kemampuan yang dia perlu ada, apa banyak protection dia perlu ada. Kalau kita gagal tekankan discount of benefit, dia takut berapa ramai lagi yang akan ada dalam kategori dalam bersamamu, dan berapa ramai yang akan angkat bendera putih dan sebagainya. Seperti saya cakap tadi, kalau dia boleh listkan 10 orang keluarga ataupun 50 orang keluarga, 10 orang adik-beradik ataupun kawan dia yang paling rapat dan baik, yang ready bagi dekat dia, mungkin kalau dia gaji dia 2,000, dia boleh ready bagi 240,000, dia ready boleh bagi 1 million. How fast? Berapa cepat? Kalau dia boleh jawab semua soalan tu, carry on. Okay, ini sedikit tentang suicide yang you boleh gunakan melalui takaful term. Then it's up to you lah. Kadang-kadang ada orang nak gunakan pro essential, itu plan. Tapi yang paling penting suicide nak buka minda klien tu paling penting. So saya tak ada banyak cerita. Kalau you boleh adapt this kind of situation, insyaAllah okey. Kalau ada apa-apa, boleh subscribe saya punya YouTube tu. You all boleh buat soalan kat situ, boleh tanya kat saya balik. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.